Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama pada petang ini meneruskan bacaan kedua bagi kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Adab-adab kita bersama dengan Al-Quran, khususnya kepada penghafal Al-Quran, kepada para penanggung Al-Quranul Karim. Walaupun kitab ini dikhususkan dengan tajuknya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, jadi bukanlah bermaksud ianya hanya khusus kepada penghafal Al-Quran semata-mata. Sebaliknya kepada setiap orang yang ingin beradab dengan Al-Quran dan berdamping dengan Al-Quran Al-Karim. Tamam? Jadi saya muliakan Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah, Mudir At-Tahfiz Al-Imam Asy-Syafi'i Matis, Ulu Klang, para guru Matis, para penuntut ilmu, warga Zawiyah Nasiriyah, para santri, ibu ayah, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita telah masuk masih lagi dalam muqaddimah bagi kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Pada kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa'lam anna al-ulama'a min al-hadith wa ghairihim jawazu al-amala bid-dha'ifi fi fadailil a'mali. Ketahuilah olehmu, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, anna al-ulama'a min al-hadith, sesungguhnya para ulama sama ada daripada bidang hadis, wa ghairihim ataupun selain daripada hadis. Selain daripada ulama daripada bidang hadis, jawazu al-amala bid-dhaif, mengharuskan beramal dengan hadis dhaif, fi fadailil a'mal, pada urusan fadailil a'mal, jadi perkara-perkara yang berkait dengan fadilah. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala di dalam syarah bagi taqrib Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahawa wa yajuzu 'inda ahli al-hadis wa ghairihim at-tasahulu fil asanid wa riwayatu ma siwa al-mawdu' min ad-dha'if. Jadi para ulama hadis mengharuskan beramal dengan hadis dhaif ataupun na'am, dan juga tasahul fil asanid, maksud sanadnya tidaklah mereka terlalu syadid untuk mengambil, terlalu menekankan ataupun terlalu bersikap keras untuk melihat setiap perawi tersebut. Wa riwayatu ma siwa al-mawdu'i min ad-dha'if, dan meriwayatkan apa sahaja hadis selain daripada hadis maudhu'. Yang tidak diriwayatkan hanya maudhu' yang tidak akan diriwayatkan. Sebaliknya yang lain daripada maudhu', hadis yang dhaif, lebih-lebih lagi hasan ataupun sahih, maka sudah tentulah diriwayatkan. Tamam? Wal amalu bihi min ghairi bayani dha'fihi fi ghairi sifatillahi ta'ala wal ahkam kal halali wal harami wa ghairihima. Jadi tanpa menerangkan, dan mereka beramal dengan hadis dhaif. Ini para ulama zaman berzaman meletakkan sedemikian, beramal dengan hadis dhaif selain pada sifat Allah Subhanahu wa taala dan selain pada hukum hakam, kerana ianya berkait dengan bila berkait dengan sifat Allah dan juga hukum hakam, maka ataupun halal dan haram, maka perlu kepada hadis yang sahih dalam perkara tersebut, ataupun dalam menentukan sifat Allah Ta'ala tidak boleh dengan hadis yang dhaif. Intah. Tamam? Jadi disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, wa'lam anna al-ulama'a min al-hadith wa ghairihim jawazu al-amala bid-dha'ifi fi fadailil a'mali. Ketahuilah bahawasanya para ulama ada daripada bidang hadis ataupun selain daripada bidang hadis mengharuskan beramal dengan hadis dhaif pada fadail a'mal,
Wa ma'a hadha, kata Imam, walaupun begitu apa yang dipegang oleh para ulama, fa inni aqtasiru 'ala sahih. Saya cuma mencukupkan di dalam kitab saya ini dengan hadis-hadis sahih. Fala azkuru ad-dha'ifa illa fi ba'd al-ahwal. Saya tidak menyebutkan yang dhaif melainkan pada sebahagian tempat sahaja. Tamam? Jadi ini mauqifnya para ulama. Dan Imam Nawawi rahimahullah tidak menolak dhaif seperti yang dilakukan oleh sebahagian pihak pada waktu sekarang ini, yang mana menganggap hadis dhaif seakan-akan maudhu'. Bahkan bila diriwayatkan hadis yang dhaif, maka mereka kata, kenapa perlu pakai dhaif lagi sedangkan ada hadis sahih? Kenapa tak pakai hadis yang sahih? Jadi ini adalah ucapan yang salah dan ucapan yang sombong daripada orang-orang yang tidak mempelajari ilmu hadis. Faham? Kalau tengok dilihat macam mana para ulama hadis bicara, para ulama tidak menolak dan tidak, malah beramal dengan hadis dhaif pada fadail amal. Apa fadail amal contohnya? Contoh seperti fadilat ini salah satu contoh penggunaan hadis dhaif dalam fadail amal. Fadail amal maksudnya ceritakan tentang kelebihan-kelebihan tertentu. Juga di dalam bab berkaitan dengan al-qasas, cerita-cerita, al-qisas, cerita-cerita berkaitan dengan kisah, sirah, mawa'idh, maka itu tidaklah menjadi masalah kalau diletakkan hatta hadis dhaif sekali. Yang dilarang adalah hadis maudhu'. Hadis maudhu' maknanya itu bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'ala Allahil karimi tawakkuli wa i'timadi, dan ke atas kepada Allah Ta'ala lah yang maha mulia aku bertawakal dan bergantung, harap. Wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan kepadanya aku berserah. Wa as'aluhu suluka sabilir rasyadi, dan aku memohon kepada Allah mengikuti jalan petunjuk. Wal ismata min ahli zayghi wal inadi, dan terjaga daripada ahli zayghi wal inad, orang yang sombong. Wad dawama ala dhalika wa ghairihi minal khairi fi izdiyadi, dan berterusan di atas jalan tersebut, yakni jalan ar-rasyad, dan dijaga daripada ahli zayghi wal inad, wa ghairihi minal khairi fi izdiyad, dan selain daripada apa yang disebut tadi, maksudnya mendapatkan kebaikan demi kebaikan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abtahilu ilaihi subhanahu, dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqani limardhatih, agar Allah memberikan taufik kepada saya kepada keridhaannya. Wa an yaj'alani mimman yakhshahu wa yattaqihi haqqa tuqatih, dan menjadikan saya di kalangan hamba-hambanya yang takut dan sentiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa an yahdiyani bihusnin niyyat, dan diberi petunjuk kepada saya dengan niat yang baik, dengan niat-niat yang baik. Wa yuyassira li jami'a anwa'il khairat, dan memudahkan kepada saya setiap jenis kebaikan. Wa yu'inani ala anwa'il mukramat, dan membantu saya ke atas segala perkara yang mulia. Wa yudimani ala dhalika hatta al-mamat, dan mengekalkan saya di atas jalan-jalan tersebut, perkara-perkara tersebut, sehinggalah kematian menjemput. Wa an yaf'ala dhalika kullahu bi jami'i ahbabi, dan Allah menjadikan sedemikian juga kepada seluruh para kekasihku. Moga kita termasuk kekasihnya Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, karena doa beliau mustajab, beliau khutub min akhtab, dan juga salah seorang wali Allah Ta'ala yang agung, dan beliau ketua kepada para wali di zamannya. Wasairil muslimina wal muslimat, wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Intaha. Wa yashtamilu hadzal kitab ala 10 abwab. Kitab ini ada 10 bab. Dan kalau kita lihat, bab yang pertama, fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatih, iaitu di antara hadis-hadis yang ataupun ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kelebihan membaca Al-Quran dan juga menghafal Al-Quran dan juga penanggung Al-Quran ini. Yang kedua, bab yang kedua,
fi tarjihil Qur'ani wal qari ala ghairihima. Maksudnya kelebihan Al-Quran dan juga pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran di atas selain daripada mereka. Al-babus thalith fi ikrami ahli Al-Qur'ani wan nahyi an adahum. Pada bab berkaitan dengan memuliakan ahli Al-Quran dan larangan menyakiti mereka. Al-babur rabi' fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimih. Adab-adab pengajian ataupun guru Al-Quran dan juga kepada para penuntut ilmu Al-Quran. Al-babul khamis fi adabi hamilil Quran. Ini adab penanggung Al-Quran, hamilil Quran. Nah. Al-babus sadis fi adabil Qur'ani. Ini adab Al-Quran wa huwa mu'zamul kitabi wa maqsuduh. Dan ini adalah sebesar-besar maksud bagi kitab ini. Maka diceritakan tentang adab kita dengan Al-Quran Al-Karim. Tamam? Al-babus sabi' fi adabin nasi kullihim ma'al Quran. Yani adab manusia seluruhnya bersama dengan Al-Quran. Al-babut thamin fil ayati was suwaril mustahabbati fi awqatin wa ahwalin makhsusatin. Ayat-ayat dan surah-surah yang disunatkan untuk kita baca pada waktu dan keadaan yang tertentu. Al-babut tasi' fi kitabatil Qur'ani wa ikrabil mushaf. Ini cerita berkaitan dengan bab menulis Al-Quran dan memuliakan mushaf. Dan bab yang ke-10 fi dhabti alfadhi hadzal kitabi. Dhabit ataupun tafsiran kepada makna-makna yang gharib di dalam kitab ini. Kalau perhati balik fihris ataupun tajuk-tajuk bab-bab yang 10 ini dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, maka ianya bukan hanya kepada penghafal Quran sahaja. Nah, sebaliknya kepada seluruh yang berkait dengan Quran termasuk dalam kitab ini. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kena perhati elok-elok. Ada orang tegur pihak penganjur bila hantar mesej dan sebagainya, tulis adab-adab orang yang ingin berdamping dengan Al-Quran, ditegur. Dia kata tajuk pun dah terjemah tak kena. Tajuk tu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yang adab penghafal Quran, Hamalatil Quran maknanya penghafal Quran, dia kata. Tajuk pun dah gelincir dah, dia kata. Macam mana ni? Jadi kita kata tu lah. Orang ni kalau kata dia tengok dengan perhati elok, dan kalau dia masuk dalam kitab ni tengok elok-elok sebelum dia celah, maka dia akan tahu kata bukan kitab ni hanya kepada penghafal Quran sahaja. Kepada semua. Siapa-siapa sahaja yang menanggung Al-Quran, siapa-siapa sahaja yang ingin beradab dengan Quran, maka ini kitabnya untuk dibaca. Bukan mesti kepada penghafal Quran sahaja. Cuma tajuknya disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dengan fi adabi hamalatil Quran. Kerana penghafal Quran mereka lebih untuk perlu beradab dengan Quran. Kenapa? Kerana mereka diberi anugerah oleh Allah dengan Al-Quran Al-Karim. Sebab tu jangan cepat nak menyalahkan orang. Terjemahan bahasa Arab ni luas. Jadi moga-moga pihak penganjur diberikan oleh Allah Ta'ala, Fadil Ustaz Zuhair dan juga seluruh warga Matis diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamam. Al-babul awal. Bab yang pertama fi atrafin min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatih. Tamam. Iaitu bab yang pertama pada menceritakan tentang ayat-ayat yang menyebutkan tentang fadilah tilawatil Quran, kelebihan membaca Al-Quran, dan hamalatih, dan juga kelebihan orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Qala azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله. Sesungguhnya di sini disebut, ada terjemahan,
orang yang selalu membaca Al-Quranul Karim. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka ini mendirikan salat, mendermakan apa yang direzekikan oleh Allah Ta'ala secara sir, secara senyap-senyap ataupun secara alaniyah. Yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi sama sekali. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Surah Fatir. Nah, jadi cuba tengok, disebutkan di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Yatluna digunakan dengan fi'il mudhari' dengan maksud ad-dawam. Nah, dengan makna berterusan dengan membaca kitab Allah. Tamam? Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan pahala yang perniagaan ini. Maksudnya ini dianggap sebagai perniagaan. Tashbih kepada perniagaan. Maksudnya ada jual beli. Nah, siapa yang mereka jual belikan tadi? Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia pada liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Maka Allah Taala tujuan dia mereka baca tadi untuk apa? Untuk menyempurnakan. Liwaffiyahum ujurahum, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka. Allah sempurnakan pahala mereka dan menambahkan kelebihan kepada mereka. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Pengampun, lagi Maha mensyukuri perkara tersebut. Baik. Jadi, di sini kelebihan orang-orang yang menghafal Al-Quran ataupun orang yang membaca Al-Quranul Karim, tilawatil Quran, dan orang yang mendirikan salat, dan orang yang memberikan hartanya, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, sama ada secara bersendirian, secara senyap-senyap ataupun secara terang-terangan, maka mereka tidak akan rugi sama sekali dengan pekerjaan tersebut. Ini kelebihan yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Warwina an Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nah, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Tamam? Jadi khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi di sini maksudnya apa dia? Sebaik-baik, paling afdal di kalangan kalian adalah orang yang bermujahadah dirinya untuk menghafal Al-Quranul Karim. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, iaitu orang yang paling afdal, iaitu mereka yang berusaha untuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami makna Al-Quran, memahami tafsir ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengajarkan perkara tersebut kepada orang lain. Faham? Al-Imam Syarqawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa la raiba anna al-jami'a baina ta'allumi al-Quran wa ta'limihi mukammilun li nafsihi wa li ghairihi jami'un baina an-naf'il qasir wa an-naf'il muta'addi. Jadi di sini Nabi tak sebut sahaja kepada orang yang mempelajari Quran dengan khairukum man ta'allama al-Quran faqat. Sebaik-baik di kalangan kalian adalah yang mempelajari Quran, tapi sebaliknya apa dia? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, mengajarkan, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada umat. Jadi di sini menunjukkan bahawa dua kelebihan inilah yang perlu dilakukan, kerana man ta'allama al-Quran hada qasirun li nafsihi. Ini hanya cukup untuk dirinya. Dia belajar Quran, dia hafal Quran untuk dirinya. Wa 'allamah, maka manfaatnya tadi mutaaddi, kembali kepada orang lain ataupun memerlukan pihak yang kedua untuk dilaksanakan manfaat tersebut. Maka itu yang menjadikan mereka orang yang terbaik, kerana mereka tidak ikhtisar, tidak hanya mencukupkan kebaikan tadi kepada diri mereka, sebaliknya disampaikan kepada orang lain. Tamam? Jadi tidak disebut di sini, kata Syekh Abdullah Syarqawi rahimahullah, inna min lazimi hadha afdaliyatil muqri' 'ala al-faqih. Tak bermaksud di sini dalam hadis bahawa orang yang menjadi qari' ataupun muqri'
yakni penghafal Quran itu lebih baik daripada faqih. Lianna al-muqatabin bidzalika kana fuqaha bidzalik. Karena yang disebutkan dalam hadis ni kepada oleh Nabi SAW juga disebutkan kepada fuqaha pada zaman Nabi SAW. Tamam? Idz kanu yudruna ma'ani al-Qur'ani bisaliqah akthar min dirayati man ba'dahum bil iktisab. Tamam? Jadi karena fuqaha pada zaman Rasulullah SAW dan pada zaman tabi'in dan tabi'in, maka mereka mengetahui tentang makna Al-Quran dan juga mengetahui tentang apa yang dimaksudkan oleh Al-Quranul Karim bis-saliqah, yakni dengan malakah yang luar biasa. Tamam? Jadi di sini sebenarnya Nabi ingin menyebutkan kepada kita, kata Sayyidi Abdullah Syarqawi, sebagai wa'dhun au irsyad, sebagai peringatan dan juga panduan ataupun irsyad, apa dia, petunjuk kepada para ulama, menyeru mereka untuk mengajar kaum muslimin. Jadi jangan hanya ikhtisar pada diri sendiri. Kamu belajar untuk apa? Kita belajar untuk mengelakkan kejahilan pada diri kita, tapi hanya itu ikhtisar pada diri kita. Maka kata Sayyidina Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Al-Quran adalah peringkat yang tertinggi dalam pengajian. Kalau kita pelajari ilmu syariah, maka ilmu Al-Quran ataupun ilmu yang kita pelajari, alat ilmu, nahwu, saraf, mantik, balaghah dan sebagainya adalah untuk berkhidmat kepada Al-Quranul Karim. Tamam? Untuk berkhidmat kepada Al-Quran Al-Karim. Maka bila berkhidmat kepada Al-Quran dengan maksud Al-Quran, dengan makna Al-Quran, sebenarnya yang saya sebutkan sebelum ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan penghafal Al-Quran sebagai sebab untuk menjaga lafaz Al-Quranul Karim agar ditukar. Tak akan berlaku penukaran sama sekali. Budak-budak kecil pun hafal. Tamam? Tapi Allah Ta'ala menjaga makna Al-Quran dengan adanya ilmu usul fiqh. Usul fiqh adalah ilmu yang menjaga maknanya Al-Quranul Karim. Jadi perlu kepada penguasaan ilmu tersebut untuk memahami makna Al-Quranul Karim. Dan ilmu usul fiqh pula adalah mausu'ah ilm dalam ilmu Islam, yang terkandung di dalamnya pelbagai kebaikan dan juga kelebihan. Dia seolah ensiklopedia dalam ilmu Islam. Dan sebelum menguasai ilmu tersebut, perlu bagi penuntut ilmu melalui proses perjalanan, iaitu memahami nahwu, memahami saraf, memahami balaghah, memahami mantik, untuk masuk ke dalam atau ilmu kalam, ilmu kalam atau ilmu akidah, sebelum masuk menceburi ilmu usul fiqh. Maknanya apa dia? Akhirnya akan kembali balik kepada apa? Berkhidmat kepada Al-Quran Al-Karim. Ini seperti yang disebutkan oleh Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala, yang disebutkan oleh Maulana Syekh Usamah Al-Azhari di dalam karangan beliau. Tamam? Baik. Jadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Dan kemudian yang kedua, untuk kita faham bahawa qari pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman para sahabat, dimaksudkan kepada mereka adalah alim. Sebab tu kata Sayyidina Umar dalam Muwatta' al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, al-Imam Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyebut, saya menyukai para qari di zaman ini, di zaman beliau, memakai pakaian putih ketika menghadiri solat Jumaat di masjid. Jadi kata Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saya suka kalau qari pada zamanku memakai pakaian yang berwarna putih. Apa makna qari di sini? Adakah pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran? Tidak. Kata Maulana Syekh Ali Ahmad Ali Taharayyan, Syekhuna, Allah yarhamuh, moga Allah Ta'ala merahmati beliau, wafat baru-baru ini. Beliau menyebut bahawa dimaksudkan dengan qari di sini adalah al-alim, al-faqih, kata beliau. Karena qari pada zaman tersebut ataupun faqih pada zaman tersebut, kesemua mereka menghafal Al-Quran Al-Karim. Jadi kena niat dalam hati kita untuk menghafal Al-Quran Al-Karim sebelum kita menutupkan mata kita, bertemu dengan Allah, kita menjadi orang-orang yang menghafal Al-Quran Al-Karim, insya-Allah taala. Rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa asahul kutubi ba'da Al-Quran.
Ada satu perkara yang perlu tambih. Ada orang pernah bertanya, kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah digelar dengan Abu Zakaria Yahya? Sedangkan Al-Imam An-Nawawi tidak berkahwin. Macam mana kita nak jawab? Maka kata ulama, gelaran Abu Zakaria Yahya ni keluar tajuk ni, kita tak masuk ke ni. Bukan tajuk ni. Cuma terlintah dalam kepala kita. Kenapa Imam Nawawi digelar Abu Zakaria Yahya An-Nawawi? Yahya bin Sharaf. Kenapa digelar Abu Zakaria sedangkan beliau tak kahwin? Tak ada anak, macam mana boleh sebut Abu? Bapa Zakaria namanya Yahya. Kenapa? Mana kata ulama lughah, ini adalah ala ghairi qiyas disebut. Nisbah ini ala ghairi qiyas. Kerana qiyasnya, seorang tadi kalau diletakkan dengan nisbah ataupun kepada kunyah yang tertentu, maka diletakkan khusus kepada orang yang ada anak, biasanya begitu. Maka digelar Abu Zakaria, anaknya nama Zakaria, maka dia ayah kepada Zakaria, diletakkan dengan Abu Zakaria. Kalau saya nama anak saya Muhammad yang sulung, maka saya letak nama anak saya, letak kunyah saya Abu Muhammad. Atau Abu Aisyah, atau Abu Maryam, atau Abu Nafisah, boleh letak mana-mana pun. Tapi biasanya diletakkan anak yang sulung, yang gelarannya. Dan berdasarkan pandangan tersebut, kata ulama, ala ghairi qiyas, boleh diletakkan kunyah hatta kepada orang yang tidak berkahwin sekalipun, hatta kepada yang bukan anaknya sekalipun. Seperti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha digelar dengan Ummu Abdillah. Dan Sayyidatuna Aisyah tidak ada anak, maka digelar beliau dengan Ummu Abdillah. Maka dimaksudkan tadi adalah Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu menurut pandangan sebahagian ulama. Tamam? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut Abu Zakaria? Karena Sayyidina Al-Imam An-Nawawi namanya Yahya. Sebagai mengikuti bahawa Sayyidina Zakaria ada kaitan dengan Nabi Allah Yahya alaihi salam. Maka orang yang bernama Yahya biasanya akan digelar dengan atau diletakkan kunyahnya Abu Zakaria. Kalau orang tu namanya Yusuf, maka dia akan diletakkan dengan Abu Ya'qub. Tamam? Abu Ya'qub. Kalau Yusuf, Abu Ya'qub. Kalau Ibrahim, Abu Ishaq. Kalau namanya Ibrahim, dia letak Abu Ishaq. Kalau Umar, Abu Hafs. Kalau Umar biasanya Abu Hafs. Kalau Ahmad, itu Syihabuddin, Syamsuddin, itu lain. Kalau kata Ibrahim, Abu Ishaq. Yahya, Abu Zakaria. Kalau Yusuf tadi apa dia? Abu Ya'qub. Baik, soalan. Sebab tengok Wildan duk tengah. Kenapa pula? Patutnya Zakaria Abu Yahya. Betul. Tengok dia buat kok kenin boleh. Orang Kedah panggil tak apa, tak panggil apa. Kan? Baik. Jadi bila duk kok kenin tu tahulah, kok pikir tak tahu pikir tu ke ada pikir tu imam lain kan. Jadi bila disebut macam tu, kenapa? Kerana Sayyidina Yahya tidak ada anak. Sayyidina Yahya tidak ada anak. Sayyidina Yusuf juga tidak ada anak. Maka bila mereka tidak ada anak, untuk mengaitkan mereka juga dengan sesuatu, maka diletakkan mereka dengan ayah mereka. Maka disebut Abu Zakaria Yahya, Abu Ya'qub Yusuf. Gitu. Tamam? Baik. Dan perkara ni ghalibnya begitu diletakkan. Kalau Abu Zakaria Yahya. Jadi begitu kebiasaan yang diletakkan oleh ulama. Maka lughah Arabiyah ini adalah masmu'. Ini didengar. Lebihnya daripada pendengaran. Kita mendengar daripada Arab. Maka begitulah keadaan dia. Baik. Rawahu Abu Abdillah. Yang kenapa saya cerita tadi, sebab tiba-tiba tersebut nama Sayyidina Al-Imam Allahumma salli ala Muhammad Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim Al-Bukhari
fi sahihihi alladhi huwa asahhul kutubi ba'da al-Quran. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari fi sahihihi alladhi huwa asahhul kutub. Ini diriwayatkan oleh beliau dalam kitab sahihnya yang merupakan sesahih-sahih kitab selepas Al-Quran Al-Karim. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata beliau, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Seseorang yang mahir membaca Al-Quran kelak mendapat tempat di dalam syurga bersama dengan ma'a safaratil kiramil bararah, yakni dengan rasul-rasul yang mulia lagi baik. Dan kemudian walladzina yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tidak mahir, membacanya dengan tersekat-sekat dan berat lidahnya, yakni belum lancar, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Kalau ada orang kata, macam mana pula yang boleh yatata'ta', yang baca Quran dengan sukar ni dan tidak mahir dapat 2 pahala. Yang baca Quran tak sebut pun pahala. Tak sebut pahala, sebut lebih pada tu lagi. Apa dia? Ma'a safaratil kiramil bararah. Mereka bersama dengan para rasul yang mulia. Apa dia nak apa lagi? Dah duduk dengan para rasul mulia, perlu sebut pahala lagi? Boleh? Kalau orang kata, siapa yang mahir dalam bidang ni, maka dia akan bersama dengan para raja. Sesiapa yang masih tidak mahir tapi dia berusaha, maka kami akan bagi kepadanya RM20,000. Dia tahu, yang ni RM20,000 lagi mahal ya. Kenapa tak bagi itu kepada yang mereka ni tadi? Dia bersama dengan raja tu. Kaya pada tu lagi, lebih pada tu lagi. Itu maksud dia. Faham? Lebih kurang pula. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika mensyarahkan hadis ni. Imam Nawawi mensyarahkan sendiri hadis ni. Tamam? Kata beliau, as-safarah jam'u safir. Kakatib. Wa katabah. Was-safir ar-rasul. Was-safarah ar-rusul. Li'annahum yusfiruna ila an-nasi bi risalatillahi ta'ala. Tamam? Jadi maksudnya orang yang membaca Al-Quranul Karim. Sebahagian mengatakan yaqra' dengan makna yahfazil Quran. Yang menghafal Al-Quranul Karim. Tapi bila kita baca wa huwa mahirun bihi dan dibezakan dengan yatata'ta', tamam? Yatata'ta' fihi. Wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Boleh diletakkan dengan 2 makna tersebut. Tamam? Boleh diletakkan dengan 2 makna. Apa makna yang kita baca dulu apa yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi mengatakan as-safarah dengan makna ar-rusul. Wa qila as-safarah dengan makna al-katabah. Maksudnya dengan malaikat katabah. Al-bararah al-muti'una min al-birr wa huwa at-ta'ah. Maksud mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 2 maksud. Orang yang membaca Al-Quranul Karim dan dia mahir dengan bacaan Quran tersebut, maka dia akan bersama dengan para rasul Allah Taala yang mulia. Sebahagian lagi kata bersama dengan para malaikat katabah yang mulia. Boleh. Walladzina yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi. Al-mahir maksud dia apa dia pula? Al-hadhiqul kamil. Al-hifz alladhi la yatawaqqafu wa la yashuqqu 'alayhi qira'atu bi jawdati hifdhihi wa itqanihi. Tengok. Hafal Quran. Wal mahir bihi. Maknanya apa dia? Orang yang sempurna pada hafalannya dan mengingati dengan ikatan yang sangat kuat. Maknanya yaqra' tadi dengan makna apa? Yahfazil Quran. Jadi yang yahfazil Quran, dan kemudian dia ingat Quran dengan sungguh-sungguh, ma'a safaratil kiramil bararah. Lepas tu kebanyakan hadis yang menyebutkan tentang yaqra' Al-Quran adalah dengan makna yahfazil Quran. Kebanyakannya begitu. Tapi kalau nak terjemah dengan lafaz
dengan makna lafzi pun boleh, tidak ada masalah. Cuma makna yang disebut oleh para ulama kebanyakannya adalah dengan makna yahfazil Quran. Walladhi yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta' fihi. Tu macam mana pula? Orang yang menghafal Quran tetapi dia yatata'ta'. Wa huwa alaihi syaqun. Yatata'ta' bukan dengan makna dia hanya membaca dengan tidak lancar. Bacaan tidak betul pada makhraj. Bukan tu maksudnya saja. Tu satu maksud. Maksud kedua adalah dengan maksud dia sukar, susah nak ingat tapi dia usaha. Tetap berusaha untuk mengingati Al-Quranul Karim. Itu maksud yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta'u fihi. Susahnya dia dalam untuk menghafal Al-Quranul Karim. Faham? Sebab tu kata di sini, kata Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebut apa? Wa amma alladhi yuta'ti'u fihi, yang sukar. Apa makna yuta'ti'u fihi? Fa huwa alladhi yataraddadu fi tilawatihi li dha'fi hifdhihi. Tengok. Dia jadi susah nak baca, dia terlupa. Macam yang berlaku kepada kita kalau jadi tu imam dan kita hafal Quran, kadang-kadang kita terlupa. Bukan semua hafal Quran boleh ingat dengan kuat macam Quran duduk di depan dia. Kadang-kadang dia baca-baca terlupa. Kuda yang pantas, kuda yang tangkas juga kadang-kadang tergelincir. Al-Imam Al-Kisai rahimahullahu ta'ala. Kisai salah seorang daripada ni kah? Qiraah kah? Kena tanya kat sahibul qiraah. Hafiz Mustafa. Jadi apa ni, Imam Kisai satu hari jadi imam. Bila dia jadi imam, belakang dia khalifah waktu tu. Tengah baca, tersilap. Dia tersilap baca. Dia imam qiraah. Dia tersilap. Maka si khalifah pada waktu, saya tak ingat khalifah mana, tegur. Tapi cara teguran khalifah kepada para ulama luar biasa. Ini adabnya para salihin yang terdahulu. Dia tahu kedudukan para ulama ni bagaimana. Orang zaman dah tak ada dah. Kalau dia tinggi sikit pada ulama pun dia jadi pangkat dia tinggi. Dia terlupa ulama lebih tinggi daripada pangkat dia sebenarnya. Macam mana keadaan sekalipun. Jadi si raja pun tanya, si khalifah tanya. Dia kata, "Hai imam, bagaimana pandangan kamu dengan ayat ini? Ada qiraat lain ke? Adakah qiraat lain dan yang dibaca dalam Al-Quran? Kerana saya mendengar kamu baca sedemikian. Di dalam sembahyang tadi saya dengar kamu baca macam tu. Adakah ada qiraat baru ataupun qiraat yang lain yang saya tidak ketahui, wahai imam?" Apa kata Imam Kisai? Kisai kata, "Wahai tuanku, wahai Khalifah Amirul Mukminin, kuda yang tangkas juga kadang-kadang tergelincir," kata dia. Kuda yang tangkas kadang-kadang tergelincir juga. Saya tersilap tadi. Maksud dia, masya-Allah. Dia bukan dia nak tegur tadi, dia nak tahu kalau ada ilmu baru yang dia boleh ambil. Dan tengok macam mana jawapan Al-Imam Al-Imam Al-Kisai rahimahullah ketika ditegur sedemikian. Tanya dulu. Kena dia ni ahli Quran. Lepas tu Amirul Mukminin buat apa waktu tu? Khalifah waktu tu kata, dia ni ahli Quran, yang aku tak ada ilmu Quran macam dia ada. Kena tanya dulu. Kemungkinan yang dia bagi tahu, aku tak tahu. Orang zaman lah dah. Tok guru duk cakap ni, dia boleh komen bawah. Dah, ini dhaif ni. Ini tak kena ni. Yang saya tahulah, saya baca Google tu. Tu lah dia sebut dalam Google tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Ambil haid, panah kepala baru tahu. Kena haid tepat kan. Tamam. Apa? Sebut macam tu. Tengok dulu dengan siapa kamu nak kritik. Pagi tadi dalam Aikim saya dah sebut tadi. Ada 3 syarat nak kritik orang. Yang pertama apa dia? Ilmiah. Ilmiah maksudnya apa dia? Kena sama kedudukan ilmu dengan orang tersebut. Ataupun kita tahu ilmu yang orang tu ada. Yang kedua apa dia? Ma'lumiyah. Ma'lumiyah. Apa dia makna ma'lumiyah? Apa makna ma'lumiyah? Ma'lumiyah apa dia? Apa ni? Nama apa tadi? Zahid Ilhamuddin. Ma'lumiyah apa dia? Kita tidak begitu. Tidak. Siapa dia? Ma'lumiyah apa dia? Ilmiah sama ilmu. Okay? Sama pengetahuan dia dengan orang yang dia nak bincang. Yang ketiga apa dia? Maudu'iyah tadi.
Maklumiyah dengan maudu'iyah. Maudu'iyah yang menumpu kepada perbincangan. Apa yang patut kita bincangkan tadi. Kalau maklumiyah tadi apa dia? Tak lupa maklumiyah. Kita sebut, kita lupa. Maklumiyah maknanya adalah sumber yang digunakan tadi adalah tepat untuk kita kritik. Itu panggil maklumiyah. Sumber maklumatnya tepat. Baik. Dia kena ada 3 tu dulu. Baru nak rad. Ini orang yang kita nak rad tadi, dia memang pakar dalam bidang tersebut. Dia ahli dalam bidang tadi. Kita nak rad, tengoklah dulu keadaan dia. Ini tidak pandai je kerja, nak komen tak habis-habis. Ini orang kita. Komen. Pandai nak komen. Komen dulu. Lepas tu dia tinggal. Dia bukan dengar lah Tok Guru tu cerita apa. Pengajian sejam. Dengar 5 minit tu, terus komen. Macam dia adalah alimul allamah, faqihul ummah, faridud dahri, semua ada kat dia. Al-Googly, daripada Google. Pengajian, keluaran dia daripada Google. Tamam. Jadi, orang yang yatata'ta' fihi. Ramai orang terjemah yatata'ta' dengan makna orang ni baca payah. Baca payah ni macam mana? Tak erti baca terus. Duk yatata'ta'. La, yatata'ta' di sini dengan makna pada orang ni tidak semahir hafalan dia seperti orang yang mahirun fihi. Tamam. Kalau yatata'ta' dengan makna dia tidak boleh baca langsung, maka tidak jauh untuk dia dapat pahala. Cuma tu kena pergi mengaji dulu. Dan dia sebenarnya tak boleh nak dibandingkan dengan mahir fihi. Boleh? Jadi sebab tu disebut di sini apa dia? Yatata'ta' fihi fi tilawatihi ay li dha'fi hifzihi. Falahu ajran ay ajrun bil qira'ah, baca. Yang kedua ajrun bi tata'tut bi ta'atihi, bi ta'atihi. Dengan tata'tu'nya. Dia betul bi tata'tu'tihi. Ajrun bi ajrun bi apa dia? Bi tadi apa dia? Bi tata'tu'tihi. Tu. Fi tilawatihi wa masyaqqatihi. Ketika susah baca Quran tadi. Walaysa ma'nahu alladhi yatata'ta' alayhi lahu min al-ajri akthar min al-mahir bihi. Jadi di sini bukan maksudnya orang yang yatata'ta' lebih banyak pahala daripada orang yang mahir. Balil mahir afdal wa akthar ajran. Bahkan orang yang mahir tadi lebih banyak pahalanya li'annahu ma'as safarah. Karena dia bersama dengan para rasul. Dan kita sebut tadi, walahu ujurun kathirah, dan dia lebih banyak pahalanya. Walam yadhkur hadhil manzilata li ghairihi. Tak disebut manzilah ni kepada orang lain, bahawa mereka bersama dengan para rasul, melainkan kepada al-mahiru fi qiraatil Quran atau fi hifdzil Quran. Jadi di sini memberikan semangat kepada kita untuk ijadatil hifz, bersungguh-sungguh dengan hafalan, sehingga membaiki hafalan kita tadi, seolah Al-Quran berada di depan kita. Dan juga inayah bi qiraatil Quran, sentiasa berjaga dengan Al-Quran, maksud menjaga hafalan Quran kita, wal istimrar 'alaiha, dan sentiasa berterusan dengan bacaan Al-Quran. Tamam? Sebagian kata Imam Ibnu Athir menyebutkan kata yatata'ta' dengan makna yataraddad fi qiraatihi wa yatalabbat fihi lisan. Maksud lidah dia jadi kerah nak baca. Dia jadi payah, tapi dia tetap juga mengaji Quran. Ada pandangan ulama sebut begitu. Dan sebahagian riwayat lagi sebut walladhi yaqra'uhu wa huwa yashtaddu 'alaihi lahu ajran. Yashtaddu 'alaihi maksudnya apa dia? Dia bersungguh-sungguh. Sebahagian kata yatata'ta', orang yang membaca tadi dengan maksud mereka lambat kerana meraihkan tajwid yang mereka telah pelajari. Maksud yatata'ta' wa huwa 'alaihi syaqun, maksudnya sangat meraihkan tajwid pada ketika itu. Bukan nak kata orang yang mahir. Tadi mahir tadi dah tentu dah meraihkan tajwid. Orang ni dia baca dan kemudian dia nak tatbikkan tajwid tadi, kadang dia tersilap, dia patah balik. Dia baca balik, tadi tersilap baca tadi, tak ada mat, patah balik baca. Kemudian dia pergi jalan balik, lepas tu tengok ni, ada pula nun yang mati bertemu dengan huruf sekian, maka dia nak kena raikan. Jadi dia tersilap tak baca macam tu, patah balik pula, nak baca pula. Kemudian mana tang hurufnya ra tadi adalah nipis, mana ra-nya tebal, dia pergi baca laju, tersilap tadi. Patutnya Fir'aun, dia baca Fir'aun, maka patah balik baca Fir'aun dengan lembut sikit,
maka ini dipanggil yatata'ta' fihi. Wa huwa alaihi syaqun. Tu maksud syaq. Nah, susah untuk dia nak tatbikkan. Biasanya mahir Syekh Khalil Husari. Nah, Abdul Basit. Ya, Syekh Abdul Basit, Syekh Khalil Husari. Baca Quran bagi mereka jadi macam mana? Mahirun fihi. Mahir. Bacaan mereka tak perlu kita tengok mulut dia. Dengar saja baca, boleh tahu macam mana dia baca. Nah, sebab tu sebagai masyayikh nasihat kita untuk mendengar bacaan mereka. Nah, kalau saya suka dengar Syekh Abdul Basit. Syekh Abdul Basit, sebagian ulama suka dengar bacaan Syekh Khalil Husari. Ya. Ada seorang lagi syekh, lupa nama dia. Qari besar di Mesir. Jadi orang panggil apa, qurra' ni kalau dengar bacaan dia seolah-olah macam kita mendengar di depan. Kalau kita dengar baca Syekh Khalil Husari punya Syekh Abdul Basit punya bacaan secara tertil, seolah-olah kita mendengar ataupun melihat mulutnya sedang membaca Al-Quranul Karim. Kita kan mengaji Quran, antara benda paling besar sekali adalah melihat mulutnya guru. Kita nak tahu makhraj keluar macam mana, mana dia letak lidah, apa semua kali tu. Kan? Tapi Syekh Abdul Basit, bila kita dengar dia baca, seakan-akan macam kita berada di depan dia pada ketika itu. Dan siapa ikut bacaan macam dia baca sebiji tadi ni, insya-Allah tepat bacaan dia. Faham? Ini dilakukan oleh para guru kami, antara Maulana Syekh Yusri hafizahullah taala. Setiap pagi akan buka Syekh Abdul Basit dan dengar Syekh Abdul Basit, dan kemudian baru pergi ke kuliah. Ini masa dia mengaji dulu. Rawahul Bukhari wa Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihihima. Di dalam kedua-dua sahih mereka. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ditanya kepada Imam Thawri, Sufyan al-Thawri radhiyallahu ta'ala anhu, anil jihad wa iqra'il Quran. Yani iqra'il Quran, membaca Quran, jadi guru Quran dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mana yang lebih mulia? Maka kata beliau, iqra'ul Quran. Kenapa? Maka beliau mengeluarkan hadis ni, disebutkan alladzi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi wa huwa ma'a safaratil kirami al-bararah. Tamam? Itu hadis yang disebutkan oleh beliau. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'mini alladhi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Tengok sini. Wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul Qur'ana mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha tayyibun hulwun. Wa mathalul munafiqi الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر رواه البخاري ومسلم. Tamam. Disebutkan oleh Sayyidina Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an mathalul utrujjah. Misal seorang mukmin yang membaca ke menghafal di sini, menghafal Quran. Misal seorang mukmin yang menghafal Quran adalah seperti utrujjah. Utrujjah ni sejenis buah. Nah, yang buah tersebut dia macam buah lemon, tapi dia manis. Macam buah lemon, tapi dia besar sikit, panjang. Tak ada di Mesir, tak ada buah utrujjah. Ada di Syam. Rihuha tayyibun, baunya sedap. Ta'muha tayyibun, rasanya pun sedap, manis rasanya. Jadi di sini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dimaksudkan dengan rihuha tayyibun dengan makna zahir, ta'muha tayyib dengan makna batin. Maknanya orang yang menghafal Al-Quranul Karim, yang dia beramal dengan Al-Quranul Karim, maka mereka adalah seperti utrujjah. Misalnya, ini dipanggil apa ni? Dipanggil tashbih baligh, dipanggil tashbih baligh. Dan orang ini adalah orang yang baik pada rupa parasnya ataupun baik pada sudut zahirnya dan baik pada sudut batinnya. Kedua-duanya diberikan kebaikan, seperti utrujjah. Tamam? Sebab tu
Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu taala anhu menggunakan dan menyebutkan tamsilan Nabi dengan utrujah ni adalah tamsilan yang terbaik. Kenapa? Kerana utrujah digunakan pada seluruh perkara. Digunakan pada seluruh perkara pada utrujah. Atau daripada kulitnya sampai ke dalamnya digunakan. Maksudnya bermanfaat. Begitulah orang yang hafizul Quran, beramal dengan Al-Quranul Karim. Mereka ini adalah masalul utrujah. Masalul utrujah kerana apa? Kerana bermanfaat mereka pada seluruh kehidupan mereka, zahir dan batinnya. Faham? Itu maksudnya. Wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran masalut tamrah. Tengok. Manakala mukmin yang tidak menghafal Quran seperti tamrah, seperti tamar. La riha laha. Tidak ada rih, wa ta'muha tayyibun hulwun, tapi dalamannya bagus. Dia tak ada bau pada tamr. Tamrah tidak ada bau, tapi dalamannya baik. Ini menunjukkan kepada iman. Kepada imannya yang kuat. Tamam. Maksudnya walaupun zahirnya tidaklah Allahumma salli ala sayyidina, tak disebut sebagai hafiz, tak sebut sebagai orang yang menghafal Al-Quran, tetapi ta'muha tayyib. Sebab tu kalau kita kata al-mu'min alladhi la yaqra'ul Quran, kalau dengan makna seorang mukmin yang tidak baca Quran adalah seperti tamrah. Dia kan tak baca langsung Quran mukmin. Tapi kalau tak baca Quran, tak semayanglah dia. Tak baca Fatihah, tak baca apa semua, macam mana jadi mukmin? Maka di sini maksudnya yahfazil Quran. Itu lebih kuat bacaan tadi. Kerana ada orang dia baca Quran, dia semayang, baca Fatihah yang wajib, tapi dia tak hafal Quran. Wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Quran mathalur raihanati. Manakala golongan munafik, perbandingan munafik yang membaca, menghafal Al-Quran adalah seperti raihanah, rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Hanya zahir sahaja yang comel, bau wangi, tapi rasanya sangat pahit. Ini raihanah. Raihanah. Dan kemudian wa masalul munafiqi alladhi la yaqra'ul Quran kamathalil hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Dan perbandingan munafik yang tidak menghafal Quran. Dalam munafik tadi, munafik hafal Quran. Munafik hafal Quran, kalau ada bau juga. Maksud Quran tetap memberi kebaikan juga hatta kepada munafik. Pada zahir pun tak apa. Dapat juga wangian dia, walaupun rasanya sangat pahit, iaitu dalamannya pahit. Tak ada apa faedah. Manakala munafik yang tidak menghafal Quran, maka dia adalah umpama hanzalah, hempedu yang tidak ada bau padanya dan tidak ada padanya dan rasanya sangat pahit. Itu maksud hanzalah. Tamam? Jadi ini adalah perbandingan ataupun tamthilan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang menghafal Al-Quranul Karim. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sikit lagi kita baca, kemudian kita berhenti. Yang kemudian kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebahagian kaum dengan Al-Quranul Karim, dan Allah taala menjatuhkan sebahagian kaum dan merendahkan mereka dengan sebab Al-Quranul Karim juga. Tamam? Rawahu Muslim. Jadi iman dengan Al-Quran, tamam? Mengagungkan Al-Quran, beramal dengan apa yang ada dalam Al-Quran, maka mereka akan diberikan sekadar bagaimana kedudukan mereka dan juga pengamalan mereka terhadap Al-Quran Al-Karim. Jadi diangkat kedudukan orang tadi berdasarkan Al-Quran. Karena itu disebut, atau orang yang menghafal Quran Al-Karim, kalau kata mereka nanti di akhirat, ataupun yang membaca Al-Quranul Karim dengan sering ataupun kerap, maka kedudukan mereka adalah di mana ayat yang terakhir mereka baca. Sayyidatina Nafisah radhiyallahu taala anha sebelum wafat, beliau korek sendiri kuburnya. Yang di Mesir, kuburnya dia korek sendiri, dan kemudian dia mengkhatamkan Al-Quran di dalam kuburnya sebanyak 30,000 kali khataman. 30,000 kali khatam sebelum dia wafat. Bayangkan macam mana kedudukannya. Ayat Quran ada 6,000 lebih. Kalau orang tu khatam sekali saja Quran 6,000 lebih, maknanya kedudukan dia ada berdasarkan kepada ayat Quran tadi.
irtaqi, dan Quran nanti, dalam hadis nanti akan disebut. Nah, dalam Quran nanti, dalam hadis ni, kitab ni nanti akan disebutkan kelebihan orang yang menghafal ataupun membaca Quran ketika di akhirat nanti. Nak masuk syurga yang mana satu, maka akan disebutkan kepada mereka dengan irtaqi, naik lagi dengan ayat yang terakhir dia baca. Tapi orang yang membaca dan menghafalnya dan mengulanginya sentiasa dan setiap masa, maka kedudukannya dengan apa yang dia baca yang terakhir. Kalau 30,000 kali khatam, agak tinggi mana kedudukannya pada ketika tersebut. Maksudnya 6,000 kali 30,000. Jadi moga-moga Allah Ta'ala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang sentiasa bersama dengan Al-Quranul Karim. Allahumma ja'al Al-Quran rabi'a qulubina. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.